Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi di dalam channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita digemparkan dengan satu keputusan mahkamah yang telah mengaitkan nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan dua lagi pemimpin yang lain. Bagi saya ini satu keputusan mahkamah yang tergempar. Pasti mengejutkan seluruh Perikatan Nasional, mengejutkan seluruh kepimpinan parti PAS, dan semua pengikut ataupun pengundi Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dalam satu artikel yang panas ini, permohonan saman terhadap Abdul Hadi dibatalkan. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya pada Selasa membatalkan permohonan dua penganut Kristian dari Sabah untuk mengembalikan saman terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung isu menghasut terhadap penganut agama itu 7 tahun yang lalu. Keputusan sebulat suara itu diputuskan panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Besar Malaya Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia selepas mendapati permohonan itu dibuat tanpa mengikut peraturan ataupun aturan. Turut bersidang ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Harminder Singh Dahliwal. Mahkamah juga tidak membuat sebarang perintah berhubung kos. Ketika prosiding dibuat secara dalam talian, Peguam R. Kengadharan hadir bagi pihak Maklin Masiau dan Lawrence Jomiji Kinsil alias Maximilian, manakala Abdul Hadi oleh Peguam Yus Farizal Yusof. Jadi saudara-saudara, ini satu kejutan besar. Dalam artikel ini daripada Sinar Harian, pada 9 Desember 2020, Maklin dan Lawrence selaku plaintiff memfailkan saman dengan mendakwa bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri ini telah mengeluarkan satu pernyataan menghasut berhubung penganut atau mubalik Kristian. Mereka mendakwa Abdul Hadi telah membuat kenyataan berbaur hasutan terhadap penganut agama itu dan mubaliknya yang disiarkan dalam Akhbar Harakah pada 18 Januari 2016. Pada 7 Mei 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membatalkan saman tersebut dengan kes punitif berjumlah RM100,000 selepas mendapati tindakan tersebut adalah remeh dan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Mahkamah Rayuan pada 16 Ogos 2022 mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi itu atas alasan saman tersebut tidak boleh dipertahankan dan seharusnya dibatalkan. Kedua-dua plaintiff melalui saman pemula itu antara lain memohon pengisytiharan bahwa Abdul Hadi telah melakukan tindakan hasutan yang bertentangan dengan Seksyen 3 Akta Hasutan 1948 dan pengisytiharan bahwa defendant tidak layak memegang sebarang jawatan dalam kerajaan Malaysia, termasuk suatu jawatan yang setara dengan jawatan menteri. Bagi saya ini keputusan mahkamah berkaitan dengan permohonan saman terhadap Abdul Hadi dibatalkan. Ini pasti satu keputusan mahkamah yang mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk banyak info lagi. Teruskan untuk video-video yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua, kembali lagi bersama dengan satu isu yang mengejutkan berkaitan tidak lain dan tidak bukan pembebasan bosku ataupun Datuk Seri Najib. Walaupun mahkamah akhirnya mengumumkan, akhirnya Datuk Seri Najib Razak ataupun bosku yang tetap akan menjalankan baki hukumannya di penjara Kajang.
Dan akhirnya kita juga mendengar berita susulan kenyataan daripada hakim mahu Najib dibebaskan. Dan akhirnya itu menjadi sokongan untuk bosku. Sehingga kan Datuk Seri Najib Razak membuat satu petition dan untuk meminta pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dalam satu artikel dari biharian.com, kenyataan hakim mahu Najib dibebaskan jadi sokongan pengampunan diraja. Datuk Seri Najib Razak akan mengemukakan penghakiman menentang oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli, kepada Yang di-Pertuan Agong dalam permohonan petisyen pengampunannya. Bekas Perdana Menteri itu memfailkan petisyen pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan ataupun PP pada 2 September 2022, susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta selepas didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, dalam permohonan petisyen pengampunan, pihaknya menyatakan Najib tidak diberikan perbicaraan yang adil dan rayuannya langsung tidak didengar di Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos tahun lalu, serta panel hanya mendengar hujahan pendakwaan sebelah pihak. Muhammad Syafi berkata, penghakiman menentang itu sudah dimasukkan dalam permohonan untuk mendapatkan pengampunan diraja dan ia akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong minggu ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, berdasarkan berita ini, adakah Anda mempunyai pendapat, adakah memang Yang di-Pertuan Agong akan memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Razak dan akhirnya bosku akan bebas? Akhirnya kita menantikan bahawa satu-satunya jalan untuk Najib dapat dibebaskan adalah melalui pengampunan. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan semua, adakah Datuk Seri Najib Razak akan diampunkan dan akan dibebaskan? Permohonan petisyen pengampunan ini sama seperti apa yang Hakim Abdul Rahman nyatakan dalam penghakimannya. Kami akan hantar penghakiman ini kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dibaca. Kami juga akan hantar penghakiman majoriti untuk dilihat bagi perbandingan. Hakim kanan Abdul Rahman bersetuju dengan kedudukan pembelaan dan oleh itu Yang di-Pertuan Agong harus digalakkan untuk melihat bahawa terdapat juga aspek ini untuk dipertimbangkan dalam permohonan pengampunan itu. Muhammad Syafi berkata demikian kepada pemberita selepas prosiding sebutan kes pecah amanah dihadapi Najib dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seligar Abdullah. Dalam penghakimannya 31 Mac lepas, Abdul Rahman berkata, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang mendengar rayuan akhir Najib gagal memberikan keputusan yang saksama kerana beliau dinafikan hak untuk mendapat perbicaraan yang adil. Bagi saya, tuan-tuan dan puan semua, ini satu isu yang mengejutkan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong, dan juga kepada SPRM juga, disebabkan Najib yang dipenjarakan adalah berkaitan dengan kes penyelewengan dana.